Selamat datang kepada ceramah ini tentang doa. Teman-temanku yang dikasihi, saya amat teruja untuk berceramah kepada kamu tentang bagaimana kita boleh bersaksi secara efektif sebagai seorang Kristian kepada teman-teman Muslim kita. Nama saya Andreas Mora. Marilah kami melihat kepada perbezaan di antara doa dalam agama Kristian dan agama Islam. Kadang-kadang apabila saya berbincang dengan orang Muslim, mereka sangat bangga untuk berkata bahawa mereka kerap kali berdoa. Kami boleh bertanya kepada mereka, apakah ini sebenarnya benar? Apakah Tuhan melihat kepada kuantiti atau jumlah doa-doa kami ataupun mutu doa-doa kami atau kualitinya? Sudah tentu adalah sangat baik untuk berdoa sebanyak kali yang mungkin bagi setiap orang. Kami sedar bahawa di dalam Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi berdoa atau bersembahyang selama 7 kali sehari. Kita dapat lihat di dalam Mazmur 119 ayat 164. Tambahan, Yesus juga telah menggalakkan orang untuk berdoa tanpa berhenti. Di dalam buku Lukas 18 ayat 1, Yesus telah berkata kepada murid-muridnya satu ibarat untuk menunjukkan mereka harus sentiasa berdoa dan jangan putus asa. Tapi apakah yang Yesus bermaksud di dalam kata-kata seperti itu? Saya berfikir bahawa dalam kata-kata ini, Yesus inginkan kita berhubung dengan Dia sebanyak kali mungkin. Sebagai permulaan, kita dapat berkata salah satu perbezaan yang jelas di antara agama Kristian dengan Islam ialah di dalam agama Kristian, doa haruslah secara rahsia. Ini adalah satu perkara di antara manusia itu dengan Tuhannya sendiri. Kata-kata Yesus telah mengajarkan perkara ini di dalam Matius 6 ayat 6. Apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak terlihat. Dan Bapa yang melihat kamu di dalam secara rahsia, Dia akan mengganjarkanmu. Tetapi orang Islam mereka berdoa secara umum dan terlihat di muka umum. Saya sendiri telah menyaksikan ini. Saya telah menziarah orang-orang Islam di dalam rumah mereka dan juga di masjid-masjid mereka. Saya nak menunjukkan satu contoh amali, contoh praktik. Pada satu hari, saya menziarah seorang teman Muslim saya di masjidnya kerana dia telah mengajak saya untuk berdiskusi dengan dia tentang topik-topik Quran dan Alkitab. Selepas 10 minit, orang ini berkata dia terpaksa berhenti untuk bersembahyang. Dia telah keluar dari bilik itu sebentar, mengambil sejadahnya dan membuka sejadah itu di depan saya dan dia telah berselawat selama 15 minit di depan saya. Selama ini saya terpaksa melihat dan menyaksikan sembahyang orang ini dan saya bertanya-tanya pada diri saya, kenapa tidak orang ini masuk kamar yang lain dan untuk bersembahyang di dalam kamar itu? Kenapa di depan saya? Sangat jelaslah bahawa orang ini nak menunjukkan kepada saya cara seorang Islam bersembahyang ataupun bersolat dan untuk menunjukkan ketakwaannya dan keagamaannya kepada saya sebagai seorang Muslim. Mungkin dia terasa bahawa Allah atau Tuhannya bangga melihat dia menunjukkan sembahyangnya kepada orang-orang lain. Marilah kita melihat lebih dekat lagi kepada amalan doa di dalam agama Kristian. Sepanjang sejarah, orang Kristian telah mendirikan beberapa amalan-amalan doa mereka sendiri. Kita dapat lihat di dalam buku Daniel, pasal 6 ayat 10,
di mana beliau telah pulang ke rumahnya, naik tangga ke kamar atas, dia membuka tingkapnya menghadap Jerusalem, dan 3 kali sehari beliau melutut dan bersembahyang, bersyukur kepada Tuhan seperti mana dia melakukan dahulu. Kita dapat melihat bahawa Daniel, satu amalannya untuk berdoa 3 kali sehari di dalam kamar atasnya. Dia membuka tingkapnya menghala kepada Jerusalem. Tetapi ini tidak bererti bahawa setiap orang Kristian harus bersembahyang 3 kali dalam bentuk yang sama seperti Daniel menghadap kepada Yerusalem. Janganlah kita mengubah hukum-hukum dan rukun-rukun di mana tidak ada di dalam firman Tuhan. Tapi kita boleh mengambil contoh daripada Yesus Kristus di mana dalam doa dia menjadi satu teladan untuk kami. Tidak ada satu urutan ritual di mana kita berdoa. Yesus sendiri telah ikut amalan-amalan lain. Kadang-kadang dia berdiri, kadang-kadang dia berlutut. Tetapi dia tidak memberikan kita satu hukum selain daripada satu contoh doa yang bernama doa Bapa Kami. Ini terdapat di dalam buku Lukas 11 ayat 1 sampai 4, buku Matius 6 ayat 9 sampai 13, di mana kata-katanya adalah seperti berikut. Bapa kami yang di syurga, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, terkabullah kehendakmu di atas bumi seperti mana di syurga. Bekalkanlah kami makanan kami setiap hari, ampunilah dosa-dosa kami seperti mana kami mengampunkan mereka yang menyalahkan kami, dan janganlah menggodakan kami, tetapi selamatkanlah daripada yang jahat, kerana kuasa, kerajaan dan kemuliaan adalah Engkau punya selama-lamanya. Amin. Doa adalah satu senjata rohani yang sangat berkuasa dan harus kita menggunakannya di dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18, berdoalah dalam Roh Kudus setiap waktu dengan segala macam doa dan permintaan. Orang Kristian mengamalkan doa pribadi dan juga doa mazhab-mazhab lain mempunyai amalan-amalan mereka dan cara-cara mereka masing-masing, tetapi terdapat beberapa ciri-ciri doa yang termaktub di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah pemujaan dan pemujian kepada Tuhan. Kedua, kesyukuran. Ketiga, pengakuan dosa. Keempat, penyerahan kepada Tuhan. Kemudian, doa syafaat diikuti taan, dan terakhir yang ketujuh, pentaubatan. Pada intinya, doa setiap orang Kristian harus mengandungi salah satu atau lebih daripada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Dan kita dapat lihat contoh doa yang ditinggalkan pada kami pun mempunyai 7 ciri yang saya sebutkan. Sebagai kesimpulan, kita boleh sebut bahawa doa Bapa Kami adalah contoh doa yang paling bagus untuk orang Kristian. Umat Kristian bebas untuk pilih cara mereka berdiri ataupun bersujud dan pakai kata-kata mereka sendiri. Orang Kristian boleh berdoa atau sembahyang yang mereka mahu, tetapi digalakkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa sebanyak mungkin. Orang Kristian bebas untuk berdoa di waktu yang mana atau tempat yang mana mereka pilih. Marilah kita sekarang melihat cara orang Islam bersembahyang dan berdoa. Di dalam perjumpaan-perjumpaan saya dengan orang Muslim, saya telah mendengar banyak jenis pendapat tentang doa. Mereka berkata umat Kristian tidak berdoa atau sembahyang di dalam cara yang betul. Cara yang paling betul adalah cara Islam. Sembahyang dan doa mereka harus berkiblat terhadap kepada Mekah, dan kamu hanya harus berdoa pada waktu yang tertentu dalam sehari itu saja. Doa atau sembahyang ini harus dikatakan di dalam bahasa Arab saja. Dan Allah hanya akan menerima doa-doa dan sembahyang yang ikut ciri-ciri seperti di atas tadi. Sekarang kami boleh bertanya kepada mereka soalan-soalan tersebut.
Apakah yang kamu fikir tentang argumen ini? Apakah orang Islam betul dan mereka adalah benar apabila mereka kata, oh, cara mereka lah yang betul untuk berdoa, iaitu menghadap ke Mekah dan pada waktu-waktu tertentu pada sehari dan hanya dalam bahasa Arab saja? Apakah kamu yakin bahawa Allah berkenan hanya kepada sembahyang atau doa yang diberikan, yang dipanjatkan di dalam cara begini? Oh ya, orang Islam juga mereka berpecah belah dan tidak bersatu di dalam cara berdoa dan sembahyang mereka. Ada orang Islam yang berkata harus berdoa dan bersembahyang 5 kali sehari. Ada juga kelompok orang Islam Syiah yang berkata, oh, hanya 3 hari mencukupi untuk bersembahyang. Apakah yang benar? Siapakah yang betul? Saya telah bertanya teman Islam saya, mengapa doa mereka harus diucapkan dalam bahasa Arab sahaja? Ada pula yang memberi penjelasan seperti berikut. Oleh kerana Nabi Muhammad telah menyebutnya dalam bahasa Arab. Kedua, kerana Al-Quran berkata begitu. Atau Allah hanya memahami bahasa Arab sahaja. Cara bersembahyang secara Islam yang disebut sebagai adalah satu sembahyang atau doa yang preskriptif dan secara satu rutin ritus atau ritual dan menjadi satu tugas untuk setiap orang Muslim untuk berdoa seperti ini. Dan tujuan keduanya untuk mengutip pahala di sisi Tuhan. Garis panduan untuk bersolat seperti ini terdapat di dalam Quran dan juga di dalam hadis. Quran memberi arahan untuk bersolat tetapi tidak mempunyai arahan-arahan rinci bagaimana untuk bersolat. Puak Sunni dan Syiah mempunyai perbezaan yang lebih ketara di antara mereka. Kata-kata dasar di dalam solat mereka adalah seperti berikut. Dan kata-kata ini harus dikatakan hanya dalam bahasa Arab saja, iaitu Allah Maha Besar. Kemudian mereka akan mengucap surah yang pertama Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Mereka berkata, kemuliaan kepada Tuhan Maha Besar. Allah mendengar mereka yang panggil kepadanya. Ya Allah, kemuliaan kepada Tuhan saya yang paling tinggi. Damai sejahtera kepadamu dan berkat Allah ke atasmu. Dan pada praktik amalinya pula, ini adalah ciri-ciri yang mereka harus ikut di dalam doa mereka. Pertama, mereka ada satu pilihan doa, iaitu azan. Selalu dikatakan di dalam format yang sama oleh muezzin. Kedua, orang Muslim harus berwuduk dulu sebelum mereka bersolat. Ini menentukan mereka, memastikan mereka bahawa mereka suci murni dan ihram di sisi Tuhan. 3 atau 5 solat mereka yang sehari-hari itu harus mengandungi ciri-ciri berikut. Mereka boleh berdoa secara perseorangan tetapi disyorkan bahawa mereka harus bersolat berjemaat. Harus berdiri di depan dan memimpin jemaat di dalam doa. Di dalam komuniti Islam, di dalam masjid, wanita dan laki-laki berasingan dan dipisahkan apabila mereka bersolat. Doa-doa ini harus diucapkan secara kedengaran. Kata-kata doa ini secara preskriptif dan harus diikut di dalam dan dikata-katakan di dalam bahasa Arab. Dan mereka harus ikut rakaat yang tertentu ataupun posisi-posisi bersolat yang dicadangkan. Solat mereka harus diarahkan kepada arah Mekah, iaitu kiblat. Kalau tidak, doa mereka batal dan tidak diterima oleh Tuhan. Dan waktu-waktu doa, waktu-waktu solat itu sudah pun ditentukan untuk setiap hari. Sebagai kesimpulan, di samping poin-poin ini yang saya sebutkan tadi, perbezaan yang besar dan jelas di antara cara doa orang Kristian dengan orang Islam ialah agama Kristian, doa adalah satu perbualan yang peribadi di antara Kristian dengan Tuhannya, sama seperti seorang anak kepada ayahnya. Ini berdasarkan kepada satu perhubungan kasih sayang di antara manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, ia adalah satu perhubungan Tuhan dengan hamba-hambanya, bukan berdasarkan kepada kasih sayang. Teman-temanku,
Apakah respons kamu terhadap kata-kata pengajaran saya? Apakah kamu mempunyai soalan-soalan untuk saya? Apakah kamu perlukan perbincangan lanjut? Saya sendiri percaya bahawa agama Kristianlah dan amalan Kristianlah adalah amalan yang betul dan benar. Dan saya yakin bahawa cara berdoa dan bersembahyang seperti mana yang diajari Yesus Kristus itu kepada murid-muridnya adalah cara yang betul dan benar untuk bersembahyang dan berdoa. Apakah hemat kamu? Kami ingin mendengar daripada kamu. Silalah berkontak dengan kami di dalam alamat email seperti ini. Buku yang kamu dapat menggunakan yang mengajar perkara ini ialah Tanyalah Teman Muslim Anda. Ini mempunyai 3 bahagian. Ajaran Islam. Kedua, jawapan Kristian terhadap pembantahan orang Islam. Dan ketiganya, pertemuan dan perjumpaan dengan Muslim secara amali. Tambahan, saya juga ada sebuah buku lain yang berjudul Ilustrasi Ibarat dan Kisah-Kisah. Dalam buku ini ada banyak kisah-kisah praktikal dan pragmatik yang menunjukkan jambatan di antara agama Kristian dengan agama Islam. Buku ini adalah di dalam banyak bahasa yang lain. Dan saya menggalakkan anda untuk mendapati buku-buku ini supaya belajar daripada mereka. Ataupun subscribe-lah kepada laman web kami. Di dalam tertera laman web ini juga terdapat beberapa website yang lain untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Jadi saya mengucap terima kasih dan selamat tinggal dari sini dan Tuhan Yesus berkatimu.